Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kami dari pelajar falsafah dan isu semasa dari kumpulan 3 ingin membincangkan tentang isu curang dalam rumah tangga. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arisha Anissa binti Abdullah dan kumpulan kami akan membincangkan satu isu yang sangat hangat diperkatakan sepanjang tahun lepas, iaitu tahun 2023, kes curang dalam rumah tangga. Isu ini sangat hangat diperkatakan pada tahun lepas kerana ia juga berlaku di antara golongan artis-artis di Malaysia. Hasil kajian mendapati sikap curang merupakan salah satu punca daripada kes cerai meningkat pada tahun lepas, iaitu tahun 2023. Sebanyak 45,420 kes cerai telah dicatatkan pada tahun lepas dan 34.8% daripada kes tersebut berpunca daripada sikap curang dalam rumah tangga. Selain itu, kebanyakan daripada kes yang berlaku daripada pasangan yang telah berkahwin selama berdekat dan juga telah mempunyai anak. Kebanyakan kes yang berlaku adalah di antara rakan sekerja dan juga rakan-rakan yang mereka kenal daripada media sosial. Jadi, apakah sebenarnya faktor-faktor yang menyumbang kepada sikap curang dalam rumah tangga? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Akil bin Amrin dari kelas CDCS 253-1A. Hari ini saya akan menyambung tentang faktor permasalahan yang berlaku dalam isu curang dalam rumah tangga. Di sini saya sertakan 3 faktor permasalahan. Yang pertama adalah rasa tidak bahagia dengan hubungan yang sedia ada. Yang kedua adalah suami atau isteri bermain media sosial yang kerap pada setiap malam. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, adalah tidak mementingkan hubungan seks. Bagi faktor permasalahan yang pertama, kebanyakan para suami atau isteri yang curang selalunya rasa tidak bahagia bersama pasangan. Ia mungkin berlaku disebabkan beberapa faktor. Mungkin faktor emosi atau fizikal. Apabila satu pasangan telah berkahwin, ikatan tersebut datang dengan satu tanggungjawab. Tanpa usaha bercinta selepas kahwin, lama kelamaan hati pun menjadi tawar. Yang kedua, faktor yang kedua yang boleh saya ringkaskan adalah menurut Lauris Berzak, pakar hubungan dari Amerika Syarikat, media sosial adalah tempat pertama yang boleh menimbulkan niat pasangan untuk curang. Ia kerana amat mudah untuk menghantar mesej kepada sesiapa pun selepas atau sebelum saja menerusi media sosial. Malah mungkin tanpa disedari, sesiapa pun boleh saling berkiriman mesej dalam diam-diam. Maafkan saya. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, ialah tidak mementingkan hubungan seks. Ini saya rasa menjadi punca utama dalam kes curang dalam rumah tangga. Ini disebabkan satu lagi sebab kerana suami curang ataupun isteri curang adalah kerana ketiadaan keintiman fizikal atau emosi. Hubungan seks adalah amat penting, adalah satu cara untuk menunjukkan yang anda menyayangi dan mengingini pasangan anda. Tapi jika salah seorang dari kalian tidak mementingkan hubungan seks, ia akan menyebabkan pasangan anda berasa sangat bosan dan rasa tidak dihargai. Terutama bagi para isteri, mereka mengingini untuk dihargai. Saya akan menyambungkan ke orang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iman binti Nur Aziz dari kelas CDCS 253-1A. Hari ini saya ingin berkongsi serba sedikit tentang kesan curang dalam perkahwinan. Jadi yang pertama, jika pasangan yang berkahwin mengetahui pasangannya berlaku curang, maka ia boleh memberi kesan kesihatan mental kepada dirinya sendiri. Hal ini akan mengakibatkan risiko masalah kebimbangan melampau akibat sering memikirkan tentang pasangannya yang curang di luar sana, dan hal ini akan mengakibatkan risiko kemurungan kepada dirinya sendiri dan mengakibatkan beliau tidak mengalami gangguan pemakanan akibat tidak lalu makan. Dan
Beliau juga akan terlibat dengan tingkah laku berisiko seperti mengambil barang yang terlarang, ataupun beliau akan terlibat dengan risiko bunuh diri akibat kekecewaan melampau. Jadi yang kedua, kesan curang dalam perkahwinan juga akan memberi kesan terbesar terhadap emosi anak-anak. Ia akan mengakibatkan kesan besar terhadap psikologi anak, dan anak juga akan berpotensi untuk murung akibat sering melihat ibu bapanya bertengkar disebabkan pihak ketiga. Murung ini merupakan satu penyakit yang memerlukan rawatan kejiwaan. Akhir sekali, kesan curang dalam perkahwinan juga akan mengakibatkan berlakunya penceraian. Kajian mendapati sebanyak 20% penceraian disebabkan oleh kes kecurangan yang berlaku dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Azmi. So, cadangan penyampaian ni kita ada 5, iaitu tanya diri, jalani kaunseling, kongsi masalah dengan ibu bapa, pergi bercuti dan kembali kepada Allah SWT. Jadi saya akan ujarkan satu persatu dalam video ini. So yang pertama, tanya diri. Apabila suami atau isteri sah berlaku curang di belakang pasangan, so kita orang perlu kumpul kekuatan untuk ke depan dengan cara bijak lah, ketepikan emosi dan cuba bersikap rasional. So tanyakan kepada pasangan sama ada anda dan dirinya masih sesuai atau serasi bersama. So perlu betul terang, lebih baik daripada terus menyakiti hati, perasaan maupun sesama pasangan kan. So lihat sama ada perkahwinan yang dibina masih boleh teruskan ataupun mengalah saja. So serintai daripada wanita atau lelaki suka untuk baik semula berikut dan pasangan yang sudah menjalin hubungan sulit hingga tidur bersama. So apabila kecurangan melampaui batas, eloklah bertemu dengan pakar pendapat untuk mendapatkan kaunseling. So kita pergi pada yang kedua, iaitu jalani kaunseling. So ada isteri yang nekat berpisah, tetapi masih juga ada yang bermurah hati menerima kesilapan suami kan, demi anak-anak. Apabila anda berhasrat untuk meneruskan hubungan, berjumpalah dengan pakar kaunseling untuk bincang secara terbuka dan mendapatkan pandangan mereka. Sebab macam isteri dengan suami isteri, diorang tak boleh nampak apa masalah yang mereka hadapi. So kita perlukan orang ketiga lah, iaitu pakar kaunselor ni kan, untuk mengetahui apa masalah yang mereka hadapi ni. So menerusi kaunseling juga, anda boleh menganalisis, mengenal kelemahan, kekuatan dan kemampuan masing-masing. So dari situ anda boleh melihat bagaimana dalam diri dan hubungan suami isteri yang boleh dibaiki kan, dari situ. So lazimnya kecurangan ni boleh berlaku kerana pegangan agama yang lemah lah. Hidup yang sudah jauh daripada Maha Pencipta, ketahuilah bahawa redha Allah SWT itu sangatlah penting untuk bina perkahwinan bahagia kan. So saya lihat juga yang kes kecurangan ni pun sering berlaku kerana juga jealous ataupun panggil tidak bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. So mereka juga tengok pada kekayaan kemewahan daripada keluarga lain, mereka pun nak juga kan, kasih sayang daripada keluarga lain nampak best, diorang pun nak juga. So benda tu tak boleh lah kan, sebab Allah tu maha adil. So dia tahu apa yang Allah SWT tahu apa yang Allah SWT buat. So yang ketiga, kongsi masalah ibu bapa. So sebagai kita tahu kan, sebagai anak ni, ibu bapa adalah tempat terbaik untuk kita mengadu kan. So dan meraih kembali sokongan sebelum kita bangkit semula. So dengan tu nilai nasihat mereka tu sangat memang antara yang terbaik lah. So ibu bapa yang bijak, ibu bapa pun mereka ni bersikap natural. So diorang tak akan api-apikan lah hubungan anak mereka tu. Sebaliknya diorang akan bagi nasihat lah untuk membina keluarga yang bahagia kan. Sebab mereka takkan tengok anak diorang hidup dalam keluarga yang tak membina, betul tak? Mereka pun ada, ibu bapa kita pun adalah keluarga kita, adalah keluarga mereka. So mereka dah makan garam daripada kita, diorang tahu dah macam mana nak buat. So apa yang daripada pengalaman saya lihat, apabila ibu bapa mereka meninggal, selalunya anak mereka tak ada tempat teduh dan tak ada tempat mengadu. So apa yang saya lihat lah daripada pengalaman saya, apabila ibu bapa sudah pun meninggal dunia, anak-anak mereka pun mula untuk bercerai. So tak usah lah dalam situ kan, ibu bapa tunggu ibu bapa dah meninggal baru nak bercerai, tak boleh gitu. So yang keempat, pergi bercuti lah bagi saya. So yang keempat ni, kita kena tenangkan fikiran dan cari semula kekuatan diri. Jika berkemampuan, pergilah mengerjakan ibadah umrah kan. Di sana anda boleh mengadu pada Allah SWT sepuasnya, memohon keampunannya, bermuhasabah diri,
memikirkan kembali keputusan yang bakal diambil dan mencari ketenangan berharga kan. Dalam tempoh ini juga fikirkanlah niat sama ada mahu meneruskan perkahwinan ni ataupun berpisah saja. Jika hati macam nekat memang nak cerai, kena tahu proses untuk nak ambil sampai dah selesai proses cerai ni. Tak boleh buat separuh-separuh je. So ambil kira hasil cerai ni termasuklah emosi anak, kehidupan dan pembelajaran yang wajib dilunaskan mengikut persetujuan mahkamah. So bagaimanapun, contoh bajet kecil kan, pergilah ke mana destinasi yang lebih tenang dan fikir panjang, macam pantai Port Dickson tu ada kan. Negara kita ni ada banyak juga keistimewaannya. Contohnya banyak masjid-masjid yang cantik yang menyediakan ruang solat untuk yang selesa. So untuk menyendiri suasana yang lebih selamat dan menyenangkan lah. Kalau tak keluar negara, banyak lagi negara-negara yang sedap untuk selamat dan selesa untuk duduk. Kalau ada bajet yang lebih, pergilah bercuti berdua, pergi mana-mana, cari balik kasih sayang antara satu sama lain. So yang kelima, kembali kepada Allah SWT lah. Ini paling penting sebab mereka yang sentiasa, bagi saya, yang sentiasa mengingati Tuhan, yang selalu menjalankan tanggungjawab dan suruhan Allah SWT serta berusaha meninggalkan larangannya, diorang takkanlah terlalu terbeban dengan mainan emosi ni kan. So lain pula dengan suami isteri yang jauh dan lalai. So mereka mungkin mengambil sedikit masa untuk kembali berikut dengan adanya pengaruh emosi dan nafsu ni. Biasalah manusia kan. So namun jika Allah SWT membimbing semula hati yang lalai ni kan, pasti akan kembali menjadi baik. So begitu juga dengan bila diri sendiri ni sedarlah dengan kesilapan yang dilakukan, barulah boleh membetulkan kembali perspektif terhadap perkahwinan ni. Keluarga kan, pasal perkahwinan keluarga, isteri dan anak. So kena fikirlah benda ni. So bagi saya itu saja hujah saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aimi bin Halim. Dan sekarang saya ingin menyambung tentang isu curang dalam rumah tangga. Sekarang kita boleh lihat pada skrin ini adalah usaha penyelesaian yang telah dilaksanakan daripada kerajaan maupun NGO. Baiklah, mari kita teruskan. Baiklah, terdapat dua agensi yang terlibat dalam isu curang dalam rumah tangga ini. Yang pertama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Yang kedua, Lembaga Kaunsil Malaysia. Maaf ya, bukan jabatan, tapi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mari kita lihat apakah tindakan dua agensi ini terhadap isu yang makin menular sekarang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Yang pertama, jabatan ini dapat mengurus hal ehwal Islam yang berkaitan dengan pembangunan institusi negara. Apakah maksud dengan poin tadi? Maksudnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini akan membantu pasangan suami isteri ataupun keluarga untuk mengurus cara untuk mengurus keluarga berdasarkan syariat Islam ataupun berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Yang kedua, menyediakan khidmat kaunseling atau runding cara keluarga. Apakah maksud poin ini pula? Maksudnya adalah jabatan ini akan menyediakan khidmat kaunseling ataupun runding cara keluarga, iaitu kaunseling untuk memberikan semangat mereka untuk memulihkan hubungan suami isteri, ataupun runding secara formal ataupun runding secara biasa antara suami dan juga isteri. Yang ketiga, mempromosi pembangunan institusi kekeluargaan dan masyarakat Islam. Okey, untuk poin yang ini pula, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia akan mempromosikan cara untuk membina sebuah keluarga berdasarkan apa yang telah diajar dalam Islam. Sebab itu dikatakan dalam masyarakat Islam. Jadi dengan ini, masyarakat Islam akan dipandang tinggi oleh masyarakat agama lain maupun masyarakat bangsa lain. Baiklah, mari kita lihat kepada agensi seterusnya. Agensi Lembaga Kaunselor Malaysia. Lembaga Kaunselor Malaysia ini adalah mempunyai peranan untuk menyelaraskan perkhidmatan psikososial daripada kaunselor yang berdaftar dengan masyarakat. Setakat ini, itu saja daripada kumpulan kami. Kami berharap anda semua dapat mengambil iktibar daripada kami punya pembentangan agar dapat menjadi panduan kepada anda semua untuk membina sebuah keluarga yang bahagia dan cantik. Terima kasih kerana menonton video kami sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.